Jangan lupa subscribe, like dan turn on notification. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali untuk menyambung topik yang lepas, iaitu tajuk bulatan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya akan sambung untuk sesi pembelajaran pada kali ini dengan sifat simetri perentas. Sifat simetri perentas. Jom kita tengok apa yang awak akan belajar hari ini. Baiklah, sifat simetri perentas. Sebelum tu awak kena faham dulu apakah maksud simetri. Apa benda simetri ni? Awak pernah dengar kan perkataan simetri? Ya, simetri ni dalam erti kata mudah yang lain, ia adalah sama bentuk dan sama ukiran. Ukiran pula. Sama ukuran. Yang mana kedua-dua bahagian adalah sama. Contohnya, kalaulah bulatan. Okey, awak tengok bulatan yang kat bawah ni. Macam mana kita nak kenal dia simetri? Okey, simetri mesti berada di tengah-tengah. Maksudnya yang bahagian 1 dengan bahagian 2 ni bentuknya mesti sama dan ukuran pun mesti sama. Itu maksud simetri. Okey, sekarang kita tengok perentas. Adakah awak masih ingat apa benda ni perentas ni? Awak dah belajar dengan cikgu awak ataupun saya dah pernah bagi tahu sebelum ni perentas apa. Okey, kalau awak kurang ingat, perentas ni maksudnya ada satu bulatan. Okey, perentas ni satu garis lurus di bawah pusat bulatan. Maksudnya dia tak terkena pada pusat bulatan. Contohnya ini adalah pusat bulatan. Jadi perentas mungkin berada di sini, mungkin di sini, mungkin di sini, dan dia tak akan kena pusat bulatan. Itu adalah perentas. Baiklah, ada berapa jenis simetri perentas yang awak perlu belajar? Ada 3 jenis simetri perentas. Baiklah, jom kita tengok yang pertama. Jejari berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas. Saya yakin kalau awak baca benda ni, awak tak akan faham. Betul? Apa benda jejari? Jejari kalau awak ingat balik, ini adalah dia punya pusat bulatan. Mana jejari? Ni, separuh daripada diameter. Ini adalah jejari. Okey, jejari ni infinity. Kita tak boleh nak bagi tahu dia ada berapa jejari dalam bulatan. Baiklah, jejari berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas. Apa maksudnya kat sini? Okey, saya buat satu perentas dulu dekat awak. Okey, ini adalah perentas. Dia kata jejari berserenjang. Apa maksud berserenjang dekat sini? Berserenjang ni maksudnya apabila jejari melalui perentas, dia cross perentas, dia akan menghasilkan sudut 90 darjah. Macam mana tu? Contohlah, ini adalah pusat bulatan. Okey, saya guna color hijau. Okey, saya buat jejari. Okey, yang warna hijau tu adalah jejari, yang warna merah tu adalah perentas. Bila jejari berserenjang dengan perentas, dia akan menghasilkan sudut 90 darjah. Bila menghasilkan sudut 90 darjah, secara automatik dia membahagi perentas ni sama panjang. Ini maksudnya membahagi dua sama perentas. Faham? Bila jejari berserenjang, dia melalui perentas, berserenjang dengan perentas, dia melalui perentas, dia akan menghasilkan sudut 90 darjah dan seterusnya dia akan membahagi dua sama perentas, yang mana perentas ni akan jadi sama panjang lah. Kalau asalnya perentas ni panjangnya adalah 10 cm,
Okey, bila ada jejari kita tahulah sebelah ni 5 cm, sebelah ni akan jadi 5 cm. Faham? Bagus. Seterusnya kita tengok nombor 2. Perentas yang sama menghasilkan lengkuk yang sama panjang. Perentas. Baiklah, kita draw dulu perentas. Saya draw kat sini satu perentas. Andaikan kat sini saya buat, okey, perentas ini berukuran 4 cm. Saya pun nak lukis lagi satu. Okey, sini pun perentas. Ini pun sama 4 cm. Kenapa saya buat dua perentas yang sama nilainya? Sebab nak bagi tahu kat awak, bila perentas sama ni sama ukurannya, akan menghasilkan lengkuk yang sama panjang. Lengkuk mana lengkuk? Ini lengkuk. Sekejap saya tukar color. Lengkuk ni. Ini perentas 4 cm kan? Ini lengkuk dia. Itu lengkuk dia. Okey, contohlah kat sini lengkuk dia berukuran 6 cm. Secara automatik yang dekat sini pun akan menghasilkan 6 cm. Kenapa sama? Sebab perentas, nilai perentas tu pun adalah sama. Faham? Bagus. Seterusnya, jenis yang ketiga. Dua perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan. Yang tadi, yang nombor 2 tadi, dua perentas juga akan menghasilkan lengkuk yang sama panjang. Sekarang ni dua perentas yang sama panjang. Okey, dua perentas. Saya buat dulu dua perentas. Saya nak color orange lah, nampak cantik pula. Okey. Saya andaikan dua perentas ni adalah sama, yang mana 3 cm, yang ini pun 3 cm. Adalah sama jarak dari pusat bulatan. Mana pusat bulatan? Pusat bulatan berada di sini. Macam mana kita nak tahu jaraknya? Jaraknya tu maksudnya itu adalah jejari lah sebenarnya. Jadi kalau saya sambungkan ke sini dengan ke sini, dekat mana yang kita nak kata sama jarak dari pusat bulatan tu? Yang ini. Ini yang saya buat kali hijau. Ini sama maksudnya. Ini sama maksudnya. Kalau daripada perentas ni, contohlah perentas ni, garisan perentas ni daripada pusat bulatan ni 4 cm. Maksudnya jarak perentas ni nak pergi ke pusat bulatan pun 4 cm juga. Itu maksud dia. Okey, baik, faham? Okey, kalau faham kita terus pergi kepada contoh. Kita tengok contoh yang pertama. Rajah di atas menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O dan garis MN ialah perentas. Sekarang kita kenal pasti mana ialah perentas. Ya, ini MN. M ke N ini adalah perentas. Okey. Dan sekarang dikata O adalah pusat bulatan. Sekarang awak tengok, ada tak jejari yang berserenjang dengan perentas? Sebelum tu saya nak tanya, mana jejari? Ni jejari ya. OQ ni jejari, OA jejari, OB jejari, ON jejari, OP jejari, OM pun. Okey, saya ingat OM pun adalah jejari. Bila awak tengok soalan, awak kena kenal pasti maklumat apa yang akan membantu awak. Semua awak kena kenal pasti. Baiklah, saya padam. Sekarang kita tahu OP adalah jejari. Bila OP adalah jejari, dia akan berserenjang dengan MN. Bila berserenjang, dia akan menghasilkan sudut 90 darjah. Kita tak baca lagi soalan kan? Okey, jom kita baca soalan dulu. Namakan paksi simetri bagi rajah ini. Rajah ini bentuk apa? Rajah ini bentuk bulatan.
Jadi mana paksi simetri dia yang boleh bahagi sama bentuk, sama ukurannya? Ya, ini dia punya paksi simetri. AOB dan BOQ. Jadi jawapan dia adalah AOB dan BOQ. Seterusnya kita tengok soalan B. Diberi, okey, kejap ya, saya padam dulu. Diberi okey sama dengan 3 cm. Mana okey? O ke K adalah 3 cm. Dan seterusnya N ke K adalah 4 cm. Bila awak dapat arahan macam ni, terus tulis nilainya. Jadi O ke K adalah 3 cm. N ke K adalah 4 cm. Okey, maaf. Hitung panjang ON. Mana ON? Di sini ON. Di sini adalah ON. Jadi sekarang ni kalau awak tengok gambar rajah yang saya gunakan pen merah tadi, dia akan menghasilkan gambar apa? Bentuk apa? Ya, dia akan menghasilkan segitiga bersudut tegak. Kenapa bersudut tegak? Sebabnya sini kan tadi saya dah buat menghasilkan sudut 90 darjah. Jadi saya draw kat luar nak bagi nampak. Okey, ini adalah sudut 90 darjah saya. K O N. KO 3 cm, KN adalah 4 cm. Kalau segitiga bersudut tegak yang setentang dengan 90 darjah, ini namanya apa? Ya, ini namanya adalah hipotenus. Jadi dalam arti kata lain, untuk mencari nilai ON, awak kena menggunakan hipotenus. Apa formula hipotenus? Formula hipotenus adalah H kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Yang mana A adalah 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Jadi bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat 25 H kuasa 2. Kuasa 2 bila pindah kampung dia akan jadi H sama dengan punca kuasa 2, 25. Jadi kita akan dapat H sama dengan 5 cm. Yang mana H tu adalah ON. Jadi dalam arti kata lain, ON sama dengan 5 cm. Faham? Okey, bagus. Seterusnya kita tengok contoh yang seterusnya. Seorang tukang besi diminta membina sebuah kerangka tingkap berbentuk bulatan seperti rajah di bawah. Tingkap berbentuk bulatan itu berdiameter 50 cm. 3 batang besi PR, US dan QT yang tidak sama panjang digunakan untuk menyokong tingkap tersebut. Hitung panjang PR. Baiklah, saya yakin bila awak jumpa soalan begini, awak tidak akan terus baca. Awak hanya lihat dan awak akan tinggalkan soalan macam ni. Jangan. Kita cuba buat. Awak kena faham dari satu ayat ke satu ayat dan awak akan keluarkan maklumat, insya-Allah awak akan dapat jawab. Baiklah, kita tengok dari ayat first. Dia kata, seorang tukang besi diminta membina sebuah kerangka tingkap. Biasanya kalau di alam realitinya, kalau kat rumah kita, biasanya kerangka tingkap ni, kalau awak tengok dekat rumah awak, kerangka tingkap adalah berbentuk segi empat. Okey. Tapi di dalam soalan ni, dia nak kerangka tingkap berbentuk bulatan. Saja je, soalan ni saja je. Tapi jangan risau, soalan ni boleh dijawab. Okey. Jadi sekarang dia nak kerangka tingkap berbentuk bulatan. Itu yang awak mesti faham. Tingkap berbentuk bulatan itu berdiameter 50 cm. Diameter itu apa? Diameter daripada hujung bulatan ke hujung bulatan yang melalui pusat bulatan ini kita panggil dia sebagai diameter. Maksudnya daripada sini ke sini adalah 50 cm. Dari atas ke bawah pun 50 cm. Itu maksudnya.
Kalau diameter 50, awak kena terus set. Okey, kalau diameter 50 maksudnya jari adalah 25 cm. Okey, boleh? Faham? Okey, ayat seterusnya. Ni 3 batang besi. Dia kata 3 batang besi. Kat mana 3 batang besi ni? 3 batang besi P, R, U, S dan Q, T yang tidak sama panjang digunakan untuk menyokong tingkap tersebut. Dia nak sokong tingkap yang bentuk bulatan tu, dia gunakan 3 jenis batang besi. Yang pertama adalah PR, yang kedua adalah US, yang ketiga adalah QT. Sekarang ni, kalau awak tengok untuk 3 jenis batang ni, PR ada nilai tak? Tak ada. US ada nilai tak? Ada, 48 cm. QT ada nilai tak? Ada, 31 cm. Jadi soalan dia sekarang, hitung panjang PR. Okey, bila suruh hitung panjang PR, kita akan gunakan kaedah yang tadi. Yang mana kaedah tadi? Untuk jawab soalan ni, awak kena mencari, awak kena buat sampai keluar segitiga berbentuk segitiga bersudut tegak ni, baru awak dapat menjawab soalan ni. Tak apa, saya tunjukkan dekat awak macam mana cara nak menjawabnya. Baiklah, sekarang soalannya dia nak PR kan. Sekarang cari mana center, pusat bulatan. Ya, pusat bulatan di sini. Bila awak jumpa pusat bulatan, terus tarik daripada pusat bulatan hingga ke hujung perentas. Bila kita tarik, okey, maksudnya ini adalah jejari. Kita tarik ke P pun sama, itu adalah jejari. Yang mana jejari nilai dia adalah 25. Untuk mendapatkan nilai PR, awak kena cari nilai P ke Q, sebab dia sama panjang kan kat sini. Okey, jadi kalau saya buat keluar gambar rajah tu, sini P, Q, O. Okey, jejari dia adalah 25. Awak nak cari PQ. Nak cari PQ, O ke Q awak kena tahu. Sekarang ni maklumat dia bukan bagi OQ, dia bagi QOT sebanyak 31. Dalam arti kata lain, untuk mendapatkan nilai QO, awak kena dapat dulu nilai OT, maksudnya 31 tolak nilai OT, barulah awak akan dapat OQ. Faham tak ayat saya? Kalau awak tak faham ayat saya, awak ulang balik. Undur balik sikit, ingat balik ayat saya ya. Baiklah, sekarang kita nak mencari nilai OT. Okey, bila nak mencari nilai OT, ingat ya, daripada center pergi ke terus ke hujung perentas. Okey, hujung perentas. Sekarang saya bawa keluar yang ini ya. So sekarang saya draw balik. Oh, tak nampak. Saya tukar color lain. Sekejap ya. Saya tukar color biru. Saya lukis balik. Baiklah. Sini O, T, U. O ke U ni nama dia apa? Ya, ini adalah jejari. Kita tahu jejari tu berapa? Jejari tu adalah 25 cm. Sekarang kita tengok O ke T. Awak tahu tak O ke T? Tak tahu. Ini yang kita nak cari sekarang. Baiklah, U ke T awak tahu tak? Tahu. Macam mana awak tahu? Sebab U ke S adalah 48. Bila berserenjang, sini adalah sama panjang. Jadi 48 bahagi 2, awak akan dapat 24. Jadi sini 24, sini pun akan jadi 24. Okey, 24. Sekarang kita nak mencari nilai OT. Jadi sekarang macam mana? H kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Yang mana H tu adalah OU. 25 kuasa 2 sama dengan A, saya ambil UT. 24 kuasa 2 tambah B nya adalah OT kuasa 2.
2. Jadi 24 kuasa 2 pindah dia akan jadi tolak 25 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2 sama dengan OT kuasa 2. Bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat saya tukar tempat ya. OT kuasa 2 sama dengan 49. OT sama dengan 7. Jadi kita tahu saya padamlah. Saya padam ya. Baiklah. Jadi sekarang kita tahu O ke T adalah 7 cm. Jadi agak-agak awak sekarang, adakah kita akan dapat nilai OQ? Mana nilai OQ? Nilai OQ ni. OQ. Ya, kita akan dapat. Macam mana awak akan dapat nilai OQ? Awak akan dapat OQ sama dengan 31 tolak nilai OT. 31 tolak OT tolak 7 bersamaan dengan 24 cm. Jadi kita tahu daripada O ke Q adalah 24 cm. Jadi sekarang kita nak mengira nilai PQ. Ingat ya, inilah sudut tegak. Automatik sini adalah hypotenuse ya. Jadi H kuasa 2 H kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2, yang mana H kita tahu adalah 25 sama dengan A saya ambil 24 kuasa 2 tambah B, yang mana B adalah PQ. PQ kuasa 2. 24 kuasa 2 pindah sana dia akan jadi tolak 25 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2 sama dengan PQ kuasa 2. Awak akan dapat PQ kuasa 2 sama dengan 49 kuasa 2 pindah jadi punca kuasa 2, tekan kalkulator, awak akan dapat PQ sama dengan 7 cm. Adakah soalan dia nak adakah dia nak jawapan PQ? Tak, dia nak jawapan PR, yang mana PR adalah PQ tambah QR. Okey, PQ dapat berapa tadi? 7. Bila PQ 7, QR pun akan jadi 7 sebab dia adalah sama panjang. Jadi 7 tambah 7 sama dengan 14 cm. Jadi sekarang awak telah menjawab soalan ni. Panjang PR adalah 14 cm. Jadi saya harap awak faham apa yang awak sudah belajar pada hari ini dengan saya. Jika awak masih tidak faham, awak boleh ulang balik apa yang telah saya ajarkan. Jadi sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.